Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada sidang penonton sekalian. Pada kali ini kita akan bicarakan tentang ilmu perbandingan agama, perbandingan di antara ajaran Bible dan juga ajaran Al-Quran. Terlampau banyak persamaan-persamaan yang wujud di antara kandungan intipati ajaran Bible dan ajaran Al-Quran. Kita tidak nafikan bahawa adanya beberapa ayat yang terkandung dalam Bible itu adalah merupakan kitab-kitab wahyu yang telah Allah turunkan kepada para rasul sebelumnya. Sebab itulah Rasulullah SAW berikan panduan, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu, jangan kamu nafikan ia sebab ia mungkin benar, dan jangan kamu benarkan ia sebab ia mungkin salah, sebab adanya penyelewengan yang berlaku. Namun demikian, perkara yang selari dengan ajaran Quran ini menggambarkan bahawa kedua-dua sumber ini datangnya daripada Tuhan yang sama, iaitu Allah SWT. Dan perkara ini ditekankan oleh Najasyi ketika mana beliau menegaskan kepada rombongan umat Islam yang berhijrah ke Habsyah pada tahun yang ke-6 Hijrah bahawa perbezaan di antara ajaran Jesus dengan ajaran Islam hanyalah satu garisan saja, iaitu zaman yang berbeza. The difference between your religion and our religion is only this line, but both of this religion came from the same spring. Beza di antara ajaran kamu, iaitu ajaran Islam, dan ajaran kami, ajaran Kristian, hanyalah garis pemisah ini. Ketika itu Najasyi mengambil tongkatnya buat garis pemisah, iaitu perpisahan zaman di antara zaman Nabi Isa AS dan juga zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi kedua-dua agama ini datangnya pada sumber yang sama. Namun demikian tuan-tuan, ironiknya, banyak persamaan-persamaan ini diamalkan oleh umat Islam tetapi tidak diamalkan oleh orang Kristian sendiri. Saya akan buat perbincangan ini secara bersiri supaya tuan-tuan nampak beberapa poin persamaan ini. Dalam siri ini saya akan bicarakan salah satu poin tersebut, iaitu pengharaman babi. Sebagaimana anda sedia maklum, ramai orang Kristian yang memakan babi, terutamanya daripada Kristian Katolik, Protestan, Anglican. Namun beberapa Kristian, contohnya Unitarian, Mormon, Adventist, mereka tidak makan babi. Sebaliknya, kalau kita lihat, majoriti Kristian sebenarnya makan babi dengan merasakan bahawa perkara ini adalah halal bagi mereka. Saya ambil contoh beberapa ayat dalam Bible yang secara jelas mengharamkan babi. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya petik kata-kata Nickel Ruins dalam artikel beliau yang diterbitkan pada tahun 2015. Beliau mengatakan bahawa sesungguhnya dalam Bible Ibrani, bila sebutkan Bible Ibrani, tuan-tuan, maksudnya perjanjian lama ataupun Old Testament. Sebab Old Testament ditulis dalam bahasa Ibrani, manakala New Testament ditulis dalam bahasa Greek. Sebab itulah dipanggil Bible Ibrani. Kalau panggil Bible Yunani, maksudnya perjanjian baharu. Sebelum jelaskan bahawa sesungguhnya dalam Bible Ibrani, makan daging babi bukan sahaja najis, ia dianggap sebagai disgusting, menjijikkan dan mengerikan. So nak gambarkan di sini bahawa kenyataan ruhin bahawa makan daging babi ialah satu benda yang disgusting, menjijikkan. Dan perkara ini ditekankan dalam Bible. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Leviticus ataupun Imamat, chapter yang ke-11, ayat yang ke-17 hingga 18. Dalam Imamat chapter yang 11 ni, ayat yang ke-7 secara terang dan jelas dinyatakan bahawa do not eat pigs, they must be considered unclean. Jangan kamu makan babi sebab babi adalah najis. Dalam ayat yang ke-8 dijelaskan, do not eat this animal. Jangan makan binatang-binatang yang diharamkan termasuk babi ini. Or even touch their dead body. Bahkan jangan sentuh bangkainya.
they are unclean. Sebab babi ini adalah najis. Dan dalam Bible sebenarnya terdapat ayat yang lain. Dalam Deuteronomy chapter yang ke-14, tuan-tuan boleh rujuk daripada ayat 3 hingga 8 yang menjelaskan tentang binatang-binatang yang diharamkan dalam Bible. So, antara binatang yang diharamkan Bible yang termaktub dalam Deuteronomy, tadi saya sebutkan Leviticus. So, ada dua chapter di sini ya. Satu Leviticus, satu Deuteronomy. Kedua-dua chapter ini ataupun surah ini membicarakan perkara yang sama. Do not eat pigs. Jangan kamu makan babi. They must be considered unclean. Babi adalah binatang yang najis. Dan bukan hanya sekadar najis, menyentuh binatangnya pun tidak dibenarkan. Bahkan membawa bangkai babi pun tidak dibenarkan. Najis. Mereka yang membawa bangkai babi, badannya najis sampai ke petang walaupun telah dicuci. So ini, penjelasan ini terdapat dalam Bible. So pengharaman babi amat jelas dalam Bible. Dan ia selari dengan Al-Quran, di mana Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 173, Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Sungguhnya Allah SWT telah mengharamkan ke atas kamu maitata, bangkai, waddama, darah yang mengalir, walahmal khinzir, dan daging babi. So pengharaman daging babi jelas dalam Al-Quran. Ia termaktub dalam surah Al-Baqarah. Bahkan juga tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-An'am ayat 145, surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, surah An-Nahl ayat yang ke-115. Kesemua ayat-ayat ini sama dengan apa yang dinyatakan oleh Bible dalam Leviticus chapter yang ke-11 ataupun dalam Deuteronomy chapter yang ke-14 tentang pengharaman babi. So kesimpulan yang saya nak sampaikan di sini ialah, menurut Bible, babi adalah haram. So ini apa yang tercatat dalam Old Testament. Question atau persoalan yang mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, habis kenapa orang Kristian makan babi? Ini persoalan yang perlu kita tanyakan sendiri pada orang Kristian. Kenapa kamu makan babi? Dan kebiasaannya, mereka akan menyatakan bahawa apa yang termaktub dalam gospel yang menajiskan kamu, yang menajiskan bukan apa yang masuk dalam mulut kamu, tapi apa yang keluar daripada mulut kamu. Ini adalah ajaran yang dibawa oleh Paul, di mana pengharaman babi itu terbatal dengan kematian Yesus di tiang salib. Seperti mana yang termaktub dalam Efesus, dengan matinya anak manusia telah pun membatalkan segala peraturan Taurat ke atas kamu. Ini berarti dengan keimanan seorang terhadap kematian Yesus di tiang salib telah pun membatalkan peraturan syariat hukum Taurat yang dibawa oleh para rasul, dibawa oleh Nabi Musa kemudian para rasul kepada Bani Israel. Bahkan Yesus sendiri dalam Matthew menyatakan bahawa dia datang bukan untuk memansuhkan. Think not that I have come to abolish the law and the prophet before me. Jangan kamu sangkakan aku datang untuk mansuhkan ajaran kitab Taurat dan kitab para rasul sebelumku. I have come not to abolish them, but to fulfill them. Aku datang bukan untuk memansuhkan kitab ini, tetapi untuk melaksanakan. Dan kalau kita sambung sampai ayat ke-19, ancaman Yesus kepada mereka yang meninggalkan ataupun membuang ajaran Taurat walau sekecil-kecilnya, mereka akan mendapat kecaman daripada Tuhan. Dan mereka yang melaksanakan ajaran Taurat walaupun sekecil-kecilnya akan mendapat sanjungan daripada Tuhan.
Jadi berdasarkan pada ayat yang saya bentangkan pada tuan-tuan, puan-puan sekalian, jelas bahawa adanya persamaan di antara ajaran Al-Quran dan ajaran Bible, iaitu babi al-haram. Dan Jesus sendiri menegaskan perkara ini sebab kedatangan beliau untuk melaksanakan ajaran Taurat. Dan Jesus menegaskan mereka yang meninggalkan ajaran Taurat, walau sekecil-kecilnya, akan mendapat penghinaan. Namun, apabila datang Saint Paul dan menjelaskan dalam beberapa ayat, contohnya dalam Efesus yang saya bacakan tadi, menjadikan daging babi halal bagi mereka. Lantaran itulah orang Kristian sekarang makan daging babi yang diharamkan dalam kitab Taurat. Jadi persoalannya tuan-tuan, bolehlah tuan-tuan fikirkan di sini, pada saudara-saudara Kristian yang menonton, sahabat-sahabat Kristian yang menonton, hayatilah atau renungilah kata-kata ini. Apakah ajaran yang anda ikut itu ajaran Jesus ataupun ajaran Paulus? Ajaran Paulus menghalalkan babi, sebaliknya ajaran Jesus mengharamkan babi. Jumpa lagi dalam pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.